Sebab tu kita boleh nampak dalam duk ralik tengok Kedah duk press attack player PJ City ni, tiba-tiba kena counter attack, kena sebiji gol awal. Perlawanan pada minggu ni kita dapat menyaksikan beberapa keputusan yang menarik yang mana orang kata di luar jangkaan penyokong bola sepak di Malaysia ni. Result yang menarik tu kita boleh tengok UiTM menang dengan Pahang, Melaka United menang dengan Terengganu, yang mana satu-satunya pasukan yang mempunyai beza hanya 3 mata dengan JDT. Dan yang terakhir sekali JDT menang dengan pasukan Perak. Tapi apa yang di luar jangkaan tu, JDT menang dengan jaringan 7 berbalas kosong oleh pasukan Perak. Lain macam weh mereka punya mengamuk tu. Untuk game Kedah dengan PJ City ni, sebelum game Coach Aidil sendiri ada bagi tahu yang mana mereka akan mengekalkan momentum kemenangan untuk cari 3 mata penuh pada minggu ni. Lagi-lagi bermain di Darul Aman pula kan. Yang mana itu bermaksud Kedah akan bermain secara attacking. Dan bagi pasukan PJ City pula, Coach K. Devon bagi tahu yang mana defending adalah main priority mereka untuk game ni. Dan pada masa yang sama juga, mereka memerlukan keputusan yang baik untuk memperbaiki kedudukan mereka dalam Liga Super pada tahun ni. Kalau on paper untuk game ni, bagi aku, kalau daripada segi attacking, advantage lebih kepada pasukan Kedah. Tapi kalau daripada segi defending, advantage lebih kepada pasukan PJ City. Untuk first 11, Kedah masih mengekalkan first E yang sama macam minggu lepas. Cuma mereka hanya buat satu pertukaran, yang mana Syakir masuk menggantikan Renan Alves sebab dia injured pada minggu lepas. Dan bagi pasukan PJ City pun sama juga. Mereka menurunkan first E terbaik mereka pada game tu. Dan mereka hanya buat satu pertukaran di bahagian defend mereka juga. Start saja game seperti yang sudah dijangkakan, yang mana Kedah tak ambil masa lama untuk settle down. Dan mereka bermain secara attacking, yang mana mereka press dan control ball di atas padang. Dan bagi pasukan PJ City, mereka bermain secara defending dan mereka akan buat counter attack bila ada ruang dan peluang. Pada awal-awal minit permainan, kita boleh kata skrip dia lebih kurang sama macam lawan dengan PDRM pada minggu lepas, yang mana Kedah ada 2-3 peluang untuk jaringkan gol awal. Tapi kali ni peluang tu bukan diselamatkan oleh keeper. Peluang tu terlepas disebabkan player Kedah ni lambat untuk release ball. Dan disebabkan PJ City ni bagus di bahagian pertahanan, defender dia dapat selamatkan pintu gol PJ City ni daripada ditebuk di awal minit permainan. Tapi keadaan tu tak jadi untuk pasukan PJ City. Walaupun mereka ni bermain secara defending dan counter attack, tapi bila mereka dapat peluang dan ruang untuk counter attack, mereka boleh convertkan peluang tu kepada gol. Sebab tu kita boleh nampak dalam duk ralik tengok Kedah duk press attack player PJ City ni, tiba-tiba kena counter attack, kena sebiji gol awal. Tapi aku puji lah moral tim pasukan Kedah ni. Walaupun mereka kena gol awal dalam keadaan mereka duk control game, mental mereka tak down. Mereka tetap teruskan momentum yang sama. Control game, pressing, attack. Control game, pressing, attack. Dan last kali hasilnya dapat gol penyamaan yang cantik daripada Kepa. Kalau tim kampung aku tobat semua pakai nak balik awal ya petang tu. Yalah, hang duk control game sedap-sedap, tiba-tiba hang yang kena gol awal. Kalau nak diikutkan sebenarnya pada game hari itu, Kedah boleh skor lebih daripada sebiji waktu first half. Tapi itulah macam yang aku kata tadi, disebabkan PJ City ni bagus di bahagian defend, defender mereka dapat save banyak peluang yang ada oleh pasukan Kedah. Peluang yang mereka nak buh gol sendiri pun mereka dapat save. Power tak power lah. Untuk separuh masa yang kedua, Kedah masih mengekalkan momentum yang sama. Dan aku tertarik dengan keberanian Coach Aidil, yang mana memang dia nak Kedah kutip 3 mata penuh juga pada game ni. Dia buat pertukaran taktikal di tengah-tengah separuh masa kedua. Dia keluarkan Amirul Hisham dengan Amin Nazari, dan dia masukkan Fazrul Daniel dan Azamuddin. Secara logiknya kita boleh kata formation dia jadi 4-2-4 lah, yang mana 4 orang bermain di bahagian serangan. Dan hasil dia kita boleh tengok memang Aidil dapat apa yang dia nak. Gol pendahuluan dan 3 mata penuh untuk game malam tu. Dan bila masuk minit ke-70, Kedah dah mula turunkan tempo untuk menyerang. Mereka hanya bermain secara control ball untuk menutup peluang PJ City untuk buat counter attack. Overall bagi aku untuk game ni kita boleh tengok pertembungan antara dua taktikal yang berlainan, yang mana satu tim bermain secara attacking dan satu lagi bermain secara defending. Kalau nak kata PJ City ni tak bagus sebab tu mereka kalah dalam game tu, aku rasa tak boleh juga. Kalau tak bagus, mereka tak dapatlah skor sebiji. Dah mereka ni diarahkan oleh coach untuk bermain macam tu, dan mereka pun dah deliver seperti mana taktikal yang coach dah letak.
Kira bagus tu. Cumanya depa ni tak dapat peluang yang banyak untuk counter attack disebabkan player Kedah pun dapat deliver taktikal yang telah diletakkan oleh Coach Aidil. Tu yang aku kata pertembungan taktikal antara dua tim tadi tu. Dan satu lagi sebelum aku terlupa, aku tertarik dengan performance yang ditunjukkan oleh Amin Nazari dalam game ni. Walaupun sebelum dia dikeluarkan dia ada buat mistake lawak sama macam Irfan buat minggu lepas, tapi control ball dan passing dia pada minggu ni memang banyak membahayakan bahagian defense PJ City. Aku rasa dia ni memang suka main dalam hujan kot, baru dia nak perform. So aku rasa tu saja ulasan aku pada minggu ni. Dan pemenang untuk kontes minggu lepas ialah, mari kita tengok. Muhammad Ashraf dengan komen Kipre tu aku tengok dah mantap, tapi dia perlu shape lagi macam Kepa. Okay, so tahniah Muhammad Ashraf. Nak claim duit boleh pi dekat link IG yang ada dekat description. PDM dekat IG tu, nanti dia akan transfer dekat awak. Okay? So kepada hampa yang nak menang kontes pada minggu depan, macam biasa hampa hanya perlu komen apa-apa saja di ruang komen di bawah. Dan kepada yang berminat untuk dapatkan baju BBSK ni macam yang aku tanya pada minggu lepas, hampa boleh WhatsApp dekat link yang aku tinggalkan di ruang description di bawah. Nanti mereka akan reply dan kutip order hampa. Okay? Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk dapat berita yang lebih menarik lagi tentang bola sepak yang ada di Malaysia ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.